Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar? Salam dengan saya. Waalaikumsalam. Dengar saya. Salam saya dengan saya. Masih rasa. Aduh, saya tertinggal wire lah. Hari ni saya kat office tertinggal wire. Saya punya touchscreen. Ya, tunggu lah. Okey, kita mulalah. Kita mula dengan bacaan doa. Bismillah. InsyaAllah. Boleh nampak lah skrin saya? Nampak Ustaz? Suara boleh dengar? Ya, Dengar tu. Okay, saya tertinggal wire connect saya punya touchscreen. Tak apalah, save lah tu. Kita akan pergi kepada chapter 4 ni. Saya ingat kita akan buat kita punya test sekarang minggu ke 7 kan? 6 ke 7? 7 Ustaz. 7 minggu depan, minggu satu lagi lah, minggu ke 9 tu saya akan buat test 1 lah. Bukan test 1, test saja. Saya akan buat apa ni? Objektif lah. So tak ada masalah. So objektif mungkin jawab 40 atau 50 soalan lah. Soalan random lah, tak ada
tak ada chance nak tiru. Pasalnya soalan daripada 100 soalan objektif tu, jadi random awak akan jawab 50 dalam masa sejam suku itulah. Okay. So hari tu kita dah tengok saya nak ulang sikit yang ni. Boleh tengok ni? Boleh nampak? Nampak sir. Okay, saya tertinggal yang lambang apa ni, lambang inverter ni. Okay, let's say dia kata sini button state is equal to invert button state. Maksudnya dia akan baca button state yang sekarang tu. Okay, selepas tu dia akan baca invert kepada button state yang sekarang tu lah. Kalau button state yang dia baca sekarang tu nilai dia adalah 0. Okay, jadi nilai pada data yang dia akan ambil daripada button tu akan menjadi 1 lah. Okay, bila ada keadaan invert button ni, bukan invert button saja, ada apa ni, sintak. Ada sintak tanda seruan ni. Okay. Kalau ada sintak tanda seruan, dia mesti akan baca yang previous. Bila dia akan baca yang previous, yang by default yang initial previous tu, kita kena declare. Jadi kat mana kita nak declare tu, kita mesti nampak dalam kita punya programming ni. Jadi kita nampak dia declare kat mana. Button state. So dia akan, ni mula-mula sekali dia akan declare sini lah. Preliminary dia. Ataupun ini condition dia button state is equal to 0, low. Sebab tu dia boleh declare operation kita tu, kita boleh pakai yang invert tu. Okay, invert keadaan. Awak kena buat dia punya declaration tu, tak kisahlah sama ada nak declare dekat atas pada void setup ataupun nak declare bawah pada void setup lah. Meaning that kita punya variable of button state ni, dia akan baca, okay, previous tu dia baca apa nilai dia tu yang dia nak tukarkan tu. Sama ada kosong dia tukar 1 ataupun 1 dia tukar kosong. Jadi dia akan cari. Kat sini kita dah declare button state is equal to low kan. Jadi kat sini low ni akan sama juga dia akan invert kepada 1 lah. Macam tu. Okay. So maknanya kalau ada soalan yang menggunakan dia suruh condition tu menggunakan inverter ni, you kena faham lah. Maksudnya you all kena ada declaration tu untuk initial state, state condition yang pertama dia tu lah. Baru program tu akan buat dia punya inversion tu, inverted dia tu lah. Okay, yang tu je lah yang saya tertinggal maksudnya. Okay, yang lain-lain rasa okay, dia punya lab pun just follow dia punya apa ni, follow je dia punya itulah, dia punya apa ni, program tu, coding tu, and then just add apa, statement kan. Okay, untuk chapter 4 ni, saya kena pakai okay, untuk chapter 4 kita ada ADC ya. Okay, ADC ni kita akan tengok macam mana kita nak pakai analog read. Okay, analog read kita ada sebelah kiri tu, kita punya board tu. And then macam mana kita nak implement analog write pula. Analog write tu kita pakai PWM punya switch lah, path width modulation sebelah kanan. Okay, kita akan tengok dia punya conversion dia tu. And then kita tengok dua application lah in terms of variable resistor and then temperature sensor. So dalam lab pun ada dua eksperimen berkenaan dengan temperature sensor lah. So tak banyak. So kita dah belajar syntax digital yang digital read, digital write
And then kita kena declare this the pin mode tu lah. And then kita dah tengok on attach interrupt, detach interrupt ni kita tak cover pun kan. And then in terms of time ni chapter 2 dan chapter 3 delay apa ni millis. Okay. And then sekarang chapter 4 kita akan tengok on analog read lah. Okay, kita tak boleh lari daripada dua signal tu. Digit is 0 and 1. And then in between kalau kita ada signal yang berubah kan, variation with time tu is analog signal lah. So analog signal basically kita akan capture analog signal daripada data sensor lah. Sensor memang analog lah. Tak ada sensor yang digit rasanya. Okay. Sebab kita punya parameter surrounding is analog kan. So ada analog read, ada analog write ni, and then analog reference. Kalau kita nak brought in the level of voltage lah. Sebab bila kita nak buat analog ni, kita kena ada reference voltage. Sebab kita nak bandingkan kita punya variation of signal tu, yang sinusoid tu vary with time tu, kita kena buat dia punya digitization tu, pendigitan tu. So dia kena ada dia punya perbandingan voltan reference. Bila ada perbandingan dengan voltan reference, baru kita akan dapat dia punya yang kita panggil sebagai step size tu lah. Step size ataupun kita panggil dia sebagai resolution. Apa yang pentingnya voltan tu. Voltan tu nak buat pengiraan step size tu. So kita kena masukkan nilai voltan tu lah. Okay. Step size on every change in signal analog lah. Okay. So analog read reads the value from the specific analog pin eh. Okay, and then write analog value, analog write ni kita pakai PWM switch lah to a pin. Pin tu pin PWM ni lah. Okay. So kita tengok kat sini kita ada kita punya analog AO ni. AO A0. Analog dia akan buat A kan. A is analog. Tapi dekat digit ni dia tak ada tulis D pula kan. Dia A je. Okay. So kat sini dia ada analog in and then kat sini ada digital. Okay. So analog dekat analog in ni dia akan baca 10 bit lah. Kita pakai apa ni? Pakai benda ni, mouse ni. Macam ni lah tulisan dia. So kalau kita nak buat analog write, kita kena pakai yang PWM ni. PWM pin ni yang dia ada wave ni. Okay, 11, 10, 9. Dia 6 semua kan. 6, 5, 3. Okay, yang tu je. So pin ni lah. Kalau awak sambung, kalau awak sambung kepada pin PWM ni, so dia boleh baca 0 hingga 5 volt. Dia boleh write lah. Dia boleh bukan write, dia boleh bukan boleh baca, dia boleh write 0 hingga 5 volt. Kalau awak tak sambung kepada pin-pin ni, dia akan baca 0 dan 5 volt saja. 0 dan 5 je lah. In between tu dia tak boleh baca. Dia tak boleh hantar signal tu. Bukan baca, write kan. Hantar signal tu. Dia tak boleh hantar signal. Kalau awak nak 2.5 volt, tak boleh lah. Kalau awak pakai pin yang lain tu. Kalau awak pakai pin yang PWM, awak boleh hantar 25 volt. Maksudnya kalau kita letak kita punya LED, so dia boleh nyala separuh lah. Okay. Kalau katakan awak buat fade LED tu, dimmer tu, tapi awak hantar write 2.5 volt kat pin PWM, tapi awak punya LED tak nyala separuh 25 kan. So mungkin awak check dia punya pin lah, dekat mana pin awak cucuk tu.
Sebab yang lain pin dia akan baca 0 hingga 5 je. Kalau tersalah tu macam mana? Kita nak tengok. Kalau digit kita ada satu volt ni, satu condition ni 5 volt kan. Okay. Dengan condition bawah ni, condition kosong ni, kita ada 0 volt lah. So tengah-tengah ni kita ada 2.5 volt lah. So kalau in between, kalau awak hantar tapi tersalah pin, awak hantar katakan sini 3 volt kan. So dia nyala kat sini, on je lah. Kalau awak hantar 2.4 kat sini, so dia akan jadi off. Ini adalah digital lah. Okay, dia range yang dia ni, dia akan setara, dia akan pergi kepada nilai yang sama ada 1 atau 0. Jadi awak takkan dapat nilai tengah-tengah tu lah. Kalau awak nak 3 volt, awak takkan dapat 3 volt, awak akan dapat 5 volt terus. Kalau kita pakai salah pin tu lah. Berbanding kalau kita pakai PWM ni, kalau awak nak 3 volt, dia akan baca 3 volt. Okay. So kita tahu dia punya metodologi dia tu lah. Okay, kita kena set pin mode tu macam biasa lah. Kita nak pakai tu pin mode ni, A0, 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 A5 ni kita nak pakai tu kan. So mode dia sama ada input ataupun output lah. Okay, so read or write. Kalau analog read, pin number, pin berapa. Okay. Kalau analog read, pin number saja. Kalau analog write, pin number dengan value dah. So write ni dekat PWM lah. PWM. Sebab tu dia 8 bit. Kalau read ni, read dekat pin A0 hingga A5 lah. A0 hingga A5. Jadi dia, betul lah A5. A0 hingga 5. Dia 6 pin kan. Dia sini adalah 10 bit. 10 bit tu adalah 2 kuasa 10 lah. So 0 hingga 1023. Kalau 8 bit ni 2 kuasa 8. 20 hingga 255. Okay. Ibarat dia adalah 255 nak pergi ke 1023 ni lebih kurang bahagi 4 lah. Okay. Lebih kurang bahagi 4. So kita nak buat dia punya resolution dia tu yang saya sebut tadi, kita punya ADC lah, analog convert kepada digital. Analog convert kepada digital. Digital itu dia tengok kita punya step resolution dia tu. Kalau kita pakai, kita nak daripada analog tu berapa bit kita nak hasilkan dia punya bacaan tu on every nilai yang berubah tu kan. Okay. Kalau untuk analog in tu, AO sampai A5 tu, dia punya resolution dia tu adalah 10 bit. 10 bit adalah 1023 kan. 1023 macam tadi tu. Jadi nilai analog sensor kita tu, kita kena tengok lah berapa volt. Okay. Kalau biasanya untuk kita punya analog baca tu, okay, untuk kita buat Arduino, kita hanya kita treat untuk 5 volt lah. Untuk input voltage tu 0 hingga 5 volt. Okay, jadi you kena tengok you punya sensor tu berapa range dia. Okay. Okay, kalau full range of kita punya analog tu 5 volt, jadi kita bagikan dengan resolution dekat pin tu 10 bit. Jadi on every on every one step size tu dia akan jadi 0.005 volt lah untuk satu tu. Untuk satu step daripada 1023 tu. Okay, bersamaan dengan 0.0048 volt. Okay, baru dapat satu nilai. Kalau kita ada 2.5 volt, kita akan dapat nilai 512. Nilai apa ni kita panggil? Nilai conversion tu. Okay. Kalau 5 volt, kita akan dapat nilai dia adalah 1023 lah. Full lah. So in between tu kira lah pakai kita punya conversion tu. Darab bahagi je. Penisbahan tu je. Simple je. Okay.
So kalau kita punya analog sensor tu lebih besar daripada 5 volt tu, kita nak pakai sensor tu. Jadi ada converter circuit lah. Macam-macam mana pun awak kena convert dia menjadi 5 volt range. Okay. Sebab itulah bila kita nak pakai Arduino tu nak buat application on electrical kan. Electrical switch. Biasa nanti ada yang pakai electrical switch tu. Jadi kita kena tambah relay lah. Relay tu ada yang output dia tu akan jadi 5 volt dan ada output dia tu akan trigger untuk electrical application yang lebih besar daripada 5 volt lah. Okay. So kena tahu, penting kita kena tahu kita punya analog sensor punya voltage lah. Okay. Itu yang penting. So ADC ni duduk dalam board dia. Dalam internal dia lah. Dia proses dalam board microcontroller tu. So many electrical signal around us are analog. So memang kita punya electrical signal ni tu daripada, especially daripada sensor, adalah secara analog. Okay, that means a quantity varies directly with some other quantities. So dia akan berubah dia punya voltage dengan masa lah. The first quantity is mostly voltage. Okay, while the second quantity can be anything like temperature, pressure. Okay, apa ni? Dia berubah terhadap masa dan terhadap voltan tu lah. Masa tu memang lah, voltan tu lah yang kita nak ukur tu kan. Jadi kalau kita nak temperature, pressure, light, force ke apa semua ni, semua akan fit jadi voltan. Semua akan jadi voltan. Jadi voltan ni yang kita nak proses kan. Kalau kita nak buat okay, dia let's say temperature high, temperature low. High tu berapa contohnya? 40 darjah Celsius high. Low 20 darjah Celsius. Jadi macam mana nak triggerkan 40 tu supaya alarm bunyi? 40 darjah Celsius macam mana kita nak hasilkan, kita nak apa ni, kita nak codekan 40 tu. Jadi 40 tu kita kena buat dia punya berapa nilai 40 tu. 40 step size berapa? Jadi daripada step size tu berapa nilai voltan. Voltan tu yang kita nak pakai untuk trigger lah some application dia tu. For example, in LM temperature sensor, the output voltage varies according to the temperature. So we could measure voltage. Okay, we can measure temperature. Okay, on every temperature punya changing tu, so kita akan dapat detect dengan perubahan voltan lah. Okay. But most of our computer or microcontroller are digital in nature. They can differentiate between high or low. Okay, high or low level. Jadi for example, if input is more than 2.5, it will read as 1, and if it's below than 2.5, then it will read as 0 in case of 5 volt system. Ini kalau kita letak daripada digit punya pin lah. Okay, yang saya cerita tadi tu kan, digit pin tu 0 hingga 5 volt hingga 0 ni. So kalau digit is very digit lah, ni dia akan jadi 1, first half bawah dia akan jadi 0. That's why kita ada PWM tu. So we cannot measure voltage directly from MCU. To solve this, most modern MCU have a ADC unit. So dalam kita punya Arduino tu dah ada kita punya ADC tu lah untuk dia buat digit pentan tu. Okay, daripada analog dia jadikan digital signal dengan resolution step size tu. So kalau 10 bit step size, kita boleh buat 1023 lah. Meaning that kalau kita punya ADC tu dia lebih besar, dia punya berapa ni byte dia tu, berapa bit. Kalau 12 bit lagi besar dia punya step size. Jadi lagi kecil dia punya resolution tu kan. Jadi lagi accurate lah. Okay. Itu maksud dia. Ada kalau kita buat final year project, biasanya ada kita boleh buat design ADC. ADC tu kita boleh design lah ADC.
kita nak resolution yang macam mana. Okay, design ADC ni dia boleh menjadi satu final year project untuk degree, bukan untuk diploma. Dia macam dia satu yang complicated jugalah. So ADC stand for analog to digital. ADC is analog to digital converter. So satu lagi kita ada DAC kan, digital to analog. Okay, digital to analog converter. Biasanya akan pair dua tu. Kalau kita pakai ADC, kita akan pakai juga DAC tu. Okay. So diagram lah, tak ada apa pun ni. So as the convertible peripheral signal usually are substantially different from the ones that microcontroller can understand, 0 and 1. They have to be converted into a pattern which can be comprehended by a microcontroller. Okay, selain daripada 0 dan 1, kita boleh convert kepada number resolution tu. So that kita boleh pakai pulse width modulation punya signal lah. So this conversion ni ADC ni ulang saja ni. So it's a note sila. This block is possible for converting an information about some analog value to binary number and for follow it through to a CPU clock block so that CPU block can further process it. Ini dalam kita punya microcontroller tu lah. Okay. So ni pun kita dah sebut tadi. Resolution apa semua ni tadi kita dah sebut tadi kan. So this specify how accurate the ADC and measure. Accurate tadi pun saya dah sebut tadi. So kalau kita punya ADC tadi, kita ada 8 bit, 10 bit dengan 12 bit. Pun dah sebut tadi. So mana yang paling accurate? Kalau kita nak tengok. Paling accurate adalah bit yang paling besar lah. Kalau yang ni is more accurate lah. So that dia akan produce smaller step size tu lah. Bila dah smaller step size, dia lebih accurate lah. Okay. Tapi kalau kadang accurate sangat pun kita tak nak juga kan. Tengok application apa kita nak buat. Okay. 10 bit kita punya untuk UNO ni. Then ada some yang 8 bit. For example, the different voltage of ADC is 0 to 5 volt. Then a 8 bit ADC will break in 256. 8 bit 256 division. Jadi dia punya step size is about 5 volt. Ini volt. Ini yang reference volt tadi. Okay. So kalau kita punya UNO 5 volt. So kalau tengok berapa bit dia. Bit of ADC tu. Kalau 256 8 bit. So every step size tu adalah lebih kurang 19 millivolt. Jadi untuk 10 bit yang kita punya UNO ni adalah kita pakai 5 volt bahagi dengan 1024 atau 1023. 1024 bagi 1024 sebabnya 0 hingga 1023. So 0 ni pun dia kira kan. 0 ni kira. Jadi 1024 ni adalah nilai state dia tu. Tapi kalau nilai value dia 0 hingga 1023. Ingat macamlah kita punya digit tu kan. 2 kuasa 3 adalah 7 kan. 2 kuasa 3 adalah 7. 111. Jadi pan kan. Sebabnya 0 kita kira sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam itulah. Sebab tu sini jangan confuse lah. 1024 ni adalah state dia tu. Bilangan dia adalah 1024. Tapi bacaan dia adalah 0 hingga 1023. Kenapa kita nak tahu bacaan ni? Penting. Sebabnya nanti kita kena betul bacaan dia tu kalau kita nak hantar signal kepada kita punya PWM. Let's say PWM kita tu 8 bit. Pin PWM ni adalah sebelah kanan ni kan. Yang ni, yang ada 6 tu. Okay. So dia akan baca 0 hingga 255. Dia akan tulis 0 hingga 255 lah. Dia akan hantar 0 hingga 255. Kalau awak hantar 256 out of range, apa jadi? 256. Awak ada ingat 256 ni boleh lah hantar. Kan? Apa jadi? Okay. Dia boleh jadi ni. Boleh ada dia punya failure dia lah. Okay.
Nanti awak test lah. Kalau hantar 256, hidupkan LED dengan 255. Lepas tu awak hidupkan LED dengan 256. Apa jadi? Itu awak buat sendirilah. Okay. That's why penting kita tahu keadaan is state, dan berapa keadaan tu is state dia kan. Tapi bila kita nak hantar signal tu is number dia tu yang limitation dia tu lah. Okay. Bukannya 256 tu semua 256 tu kita pakai sampai 256. Tak kan. Okay, 0 hingga 255. This enable us to easily interface all sort of analog device with CPU. Some really helpful example of analog device. Ni analog device tadilah. Ni dia sebut balik ni. Light sensor, temperature, accelerometer, touchscreen, microphone. So ini semua adalah analog signal lah. Okay. So boleh ikut lagi ya? Ada lagi ya? Hello. Ada saya ada. Okay. Kalau putus boleh WhatsApp lah. Saya tak tahu connection dekat bilik saya ni. So analog difference tadi. Voltage tu lah. Configure reference voltage used for analog input yang tadi kita sebut tadi kan, bahagi berapa volt tadi. Okay. And dia bagi dengan signal tadi tu lah. Ni kan. Okay. Kita punya voltage bagi dengan kita punya bits tu. Okay. Bit berapa bit? Bit bukan bagi bit 10 bit bagi 10 bukan. 2/10 tu lah bit values kan. So by default kita ada analog difference kalau on board ni, on board adalah 5 volt lah. Ini dia kalau awak cucuk je dekat kalau awak cucuk, kita punya Arduino Uno ni adalah 5 volt kan. Kalau awak cucuk je dekat board tu pakai AO tu, dia memang 5 volt punya reference lah. Jadi awak terus pakai sini 5 volt bagi bit je lah. Okay, bit berapa dekat situ adalah 10 bit lah. Okay. Ada yang Arduino board yang 3.3. Okay. So ada yang 3.3. Ada yang bit internal 1.1 volt. Okay. Yang ada yang 2.56. Tengoklah. Ada kalau yang ni ada by default internally mungkin ada pin dia kot, saya tak perasan. Mungkin ada yang ada pin yang tempat dia tu lah. Dan kita boleh pakai external. External ni kita masukkan nilai dia tu. The voltage apply to RF pin. Kita boleh masukkan nilai voltage yang kita nak. Maksudnya kita tak nak 5 volt yang apa ni? Kita tak nak 5 volt yang on board tu. Tapi kita boleh masukkan nilai antara tu lah 0 hingga 5 volt. Katakan kita nak reference kita 3 volt. Kita masuklah 3 volt dekat pin tu. So pin tu adalah pin RF ni. RF pin untuk kita buat external. Jadi kalau kita nak apa ni? Kita punya reference tu berubah. Kita tak nak pakai 5 volt, kita pakai cucuk satu voltage kat situ lah. Okay. Bukan cucuk, kita supply. Ni kan RF ni kat atas ni. Okay. So that kalau for example awak nak measure maximum range 3.3, jadi awak kena fit 3.3 lah dekat RF ni. Itu maksud dia. Okay. So kalau analog in will match input voltage between 0 dan 5 volt ni, between 0 hingga 123 this one is by default lah. By default on board 5 volt Uno kita kan. Okay, ini kelajuan dia 0.100 microsecond untuk rate analog input. So the maximum reading rate is 10,000 times a second ataupun dia punya ni adalah 10 kHz. F sama juga dengan 1/T dia lah. 0.0001. So awak akan dapat ni lah. So ini conversion dia. Tadi pun dah cerita dah. So simple macam ni lah. Kalau nak pergi daripada digital kepada ni, awak darab. Kalau nak pergi jadi daripada nilai ni, kalau awak nak dapatkan nilai voltage ni, awak kena darab. Kalau voltage ni awak nak dapatkan nilai yang ni, awak kena bahagi. Macam tu je lah.
paling tidak pun kita kena tahu kita punya simple ni lah. Ni. Ini yang basic ni. Okey, kalau nak reading daripada reading yang ni, awak kena buat kita punya vote ni 103 bagi dengan 5 volt. Kalau nak apa ni? Kalau nak voltage, biasanya kita nak reading yang ni. Jadi kali 1023 bagi dengan 5 volt. Okey, reading yang ni yang kita nak untuk kita punya analog in tu. Okay. Kalau awak pakai analog reference 1.1 volt, samalah awak kena buat berapa set size dia. 1.1 volt ni lebih kurang dengan 0.00107 untuk setiap step tu. Ini kalau awak pakai apa ni, yang internal lah. Saya tak sure yang ni dia punya cara pakai dia kat mana dia punya pin dia tu. Biasanya kita tak go through pun yang ni. Kita hanya pakai yang 5 volt tu je. Okay. So kita ada, ni. Mana dia punya ni? Tak boleh tekan. Oh. Pointer. And show. Okey, sekarang ni kita nak pakai analog read tadi. Okey, ni analog read ni. Apa ni? Ni kan, analog read pin berapa? Port pin 2. Ni pin dia pakai 2. Port value kosong. Port value ni dia declare je. Ni. Ini kira buat apa ni? Panjang lah. Declare satu-satu. Okey, jadi awak nak tengok dia punya variation of kita punya analog in ni. Kita kena sambung kita punya ni lah. Kita punya potentiometer lah. Okey. Jadi awak Aran boleh nampak mana serial voltage. Mana pula ni voltage ni. Dah putus Hello? Ada saya. Ni tak boleh ni. Aduh. Tak boleh, saya ada video ni. Okey, ni. Kalau awak ni keluarlah dia punya ni nilai ni kan. Yang ni pun ada juga ni. Pusing. Pusing analog, jadi dia naik. Kalau separuh ni, dia akan jadi 512 lah, separuh tengah-tengah ni. Ni. Pusing sampai habis, dia akan jadi 1024. Kalau awak salah bagi apa ni? Ni tak ada. Ini kita belum buat dia punya conversion. Kita belum buat dia punya mapping data lagi lah. Kita nak baca analog pin tu, berapa nilai dia. Jadi awak bacalah. Okey. So macam mana nak baca nilai analog pin tu, kita kena buat variation lah, pakai potentiometer, and then awak ambil bacaan dia tu daripada serial monitor lah. Okay. So convert kan kepada voltage. Ni baru kita buat dia punya conversion lah. Convert kan kepada voltage. So kita nak tahu on every perubahan tu, volt tu, okay, port value tu daripada kita punya analog pin tu, kita darab dengan 5 volt, kita bahagikan dengan 1023. Jadi kita akan baca dia punya nilai tu sebagai nilai voltage lah. Okey. So ambil nilai ni.
Syntax error namanya. Tadi error dia dekat apa ni, dia punya semicolon tu. Lain sikit bentuk dia kan. Jadi awak kena type balik lah. Ni lah. Jadi pusing. Dapat dah. Kalau letak terbalik ni pusing apa ni, lawan jam. Lawan jam kan. Kalau nak arah jam, letak je lah ni, apa ni, ground jadi volt, volt jadi ground. Tengah ni memang dia punya data apa ni, data line dia lah. Okay. So ini ada satu ni analog, ni biasalah analog value, port value, serial print ni. Ni apa maksud ni serial print benda ni? Serial print kosong. Ini adalah awak punya, awak nak buat space kan? Awak nak buat space ni. Ni kosmetik lah nak buat space dia. Jadi awak ni satu space, dua space, tiga space, macam tu je lah. Nampak? So dia jadi besar sikit. Nampak ni? Ni besar ni. Tu. Dah berubah. Kalau tak nak letak ni pun boleh juga. Ni tip and tricks je lah. Letak ni. Jadi kat mana awak nak space dia tu? Saya delete ni. Awak boleh space kat sini. Ni. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah. Start. So dia baca space tu sebagai ruang kosong lah. Nampak? Ni ruang kosong. Jadi jimat line kat situ. Faham? Bila kita buka semicolon tu, so dia akan baca data dia tu. So every space tu ada berapa bit data tu lah. Okay, so tak perlu lagi kita letak yang tadi tu. Saja nak tunjuk yang tadi tu. So bila kita play around, kita akan tahu banyak benda lah. Kita pakai float lah. Dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Kita panggil ni integer kan. Float ni float ni adalah integer tu kosong hingga tetap kan, apa ni? Saya tak ingat dia punya. Ini semua terminologi dia tu kita dah go through kan dalam ni. Kenapa kita pakai integer, kenapa kita pakai constant, kenapa kita pakai long, kenapa kita pakai byte. Yang ni float lah. So biasa awak akan jumpa float dekat ADC. Okay. So next ni dah analog read pin berapa? Pin kosong ke? Ataupun awak nak bagi nama dia. Jadi buat declaration dia lah kat atas ni. Analog read port pin dia 2. So analog read kat sini adalah 2 lah. Kalau tak nak buat declaration ni, letaklah 2 kat situ. Faham kan? Ini semua kita dah go through hari tu. Okay. Okay, kalau tak nak pakai yang ni, benda ni, kita dah tahu kita punya yang simplest tadi tu, kita terus buat dia punya calculation lah. Pakai je yang ni, port value darab dengan 0.00048. Ini tulis macam biasa lah. Kita tulis arithmetic kan. 5 bahagi dengan 1023. Bahagi is bahagi lah. Kalau darab kita kena pakai star. Okay, and then ini quiz lah. You kena buat ni kan. Kena buat if kita dah ada 0 hingga 1024. Okay. So kita nak buat program dia tu. Kalau 0 hingga 512, kita akan print door is closed. Kalau apa ni? 0 hingga 512 lebih besar daripada apa nilai yang kita punya step size tu lebih besar daripada 512, kita akan print door is open. Macam mana nak buat? Pakai if je lah. Jadi if analog dekat mana yang berubah tu?
dekat analog read tu kan. Pin tu lah. If analog read pin berapa tadi? Jadi kita pakai apa ni? Tak ada kan? Ni. Kita pakai port pin ni. Ni kita port pin baca kat sini. Jadi kita tambah if statement lah. If apa? If apa? Analog pin apa tadi tu kan? Pin tu. If port value tu. Ataupun if analog read port pin tu is equal is apa ni? Is less than ni. Lepas tu print lah. Serial print. Door is closed. Macam tu je. Lepas tu buat yang statement yang kedua pula. If ni. Lepas tu buat dia punya statement dia tu. Buka dia punya tutup apa ni? Statement dia. Lepas tu print lah. Serial dot print. Saya tunjuk satu lah. Serial dot print. Pintu. Ini ni. Jangan lupa ni. Pintu. Pintu pula. Door lah. Door is. Berapa lah if awak tu. Saya buat close dulu. Close. Okay. Ataupun serial print line lah. Lepas tu buat statement yang kedua pula. If analog read tadi tu lebih besar lebih besar daripada 512 door is open. Macam tu je lah. Okey, boleh ya? Ini kena padam dulu. Okey, habis analog read ni. Okey, yang ni exercise ni bila saya tunjuk yang ada kotak-kotak macam ni memang dia akan jadi quiz lah. Dia ada nanti saya upload file lain. Okay, and then bila kita cerita on analog read ni, okay, 1023, and then biasanya kita akan daripada kita read signal daripada analog, kita kena write dia pula. Write tu kita kena write dekat PWM. Okay, kita pusing kita punya potentiometer tu 0 sampai 1023. Tapi bila kita write untuk kita buat faded LED dekat kita punya PWM, dia hanya akan baca 0 hingga 255. So lain kan. So ada perbezaan kat situ. Okay. Ada satu method yang kita panggil sebagai data manipulation. Okay. So data manipulation ataupun kita panggil sebagai mapping lah. So mapping ni atau map ni adalah satu sintek lah. Okay. Sintek daripada analog read dan kita nak pakai the analog read punya values nilai tu 0 hingga 1023 and then kita nak mapping kan kepada PWM. Kalau 0 hingga 255 kita pakai semua, kita tulis 0 hingga 255 lah. Kalau kita nak pakai separuh daripada PWM, boleh juga kita buat 0 hingga 1, 2, 3. Macam tu contohnya lah. Okay. So variable A is map, variable B data yang sebelum dia tu. So minimum B, max B ni adalah data daripada AO tu ataupun data daripada analog in lah. So minimum A, max A ni adalah data kepada PWM. Okay. So kita tengok sini. So the data manipulation is very important that when deals with data. Bila kita ada data ni, data analog nak pergi kepada data PWM, kita kena adjust dia lah. So adjust ni salah satu cara dia kita panggil sebagai mapping ataupun data manipulation. Ada cara lain lagi. Tadi yang cara lain tu yang kita buat kiraan tu kan. Lepas ni pun kita ada kiraan dia pula. Dia punya apa ni?
Yalah, kita daripada 10 apa ni? 1025 tu nak pergi 1023 nak pergi kepada 255 tu. Kita boleh bahagi dengan 4 kan? Itu satu cara lain lah. Okay. So contoh dia kat sini. Okay, analog read ni value ni adalah data lama tu kan. Data lama tu daripada analog read kita akan mapkan menjadi value baru lah. So value baru ni adalah map value yang data lama ni kosong, dia data lama tu adalah daripada analog in tu lah. So range dia adalah 0 hingga 1023 kepada nanti kita nak write kepada PWM 0 hingga 255. So kita dah mapping kat sini. So bila kita write pin tu, pin berapa? Pin ni adalah pin PWM lah. Sebelah kanan. So value dia berapa? Value dia adalah range yang ni lah, 0 hingga 255. Itu dia maksudnya. Kita read data lama, bukan data lama, maksudnya kita read daripada analog in, kita buat data baru dia sebagai mapping. So range yang lama tu 0 hingga 1023, kita tukar kepada range baru 0 hingga 255. Jadi bila kita buat analog write, kita dekat pin mana kita nak write tu, so value dia tu bukan lagi pada range 0 hingga 1023, tetapi value dia tu adalah pada range 0 hingga 255. Okey? Itu dia. Ni contoh dia lah. Contoh dia ni, kan. Saya dah tukar mapping dia tu daripada yang tadi tu. Sama juga kita pakai yang sama potentiometer tadi. Kita tengok kat dekat serial monitor tu. Tadi serial monitor kita buat 0 hingga 1023 kan. Sekarang kita buat mapping, kita adjust dia punya julat tu. So kita akan dapat, bila kita pusing, kita akan dapat yang baru lah. 0 hingga 255 je lah. Nampak? Contoh ni 1023 separuh lah 255 ni. Okay. New range kita. Okay. Ibarat ni dia dah slash 4, bahagi 4 lah. Okay. So ni dah. Okay. Ini dah sebabnya. Sebabnya kita daripada analog read kita nak analog write tu. Dekat ni, dekat PWM tu dia hanya buat 0 hingga 255. So one of the method tadi tu adalah mapping tadi tu lah. Map. Perlu ke kita map, kalau kita pakai kaedah map tadi, kita kena ikut 0 hingga 255 tu. Terpulang lah. Kalau awak nak map separuh pun boleh. 0 hingga separuh je. Maksudnya awak akan pakai nilai separuh voltan daripada PWM tu. PWM tu maksimum dia 0 hingga 255. Kalau awak nak pakai separuh, awak pakailah separuh. Jadi kalau awak letak awak punya LED contohnya, dia akan dim separuh je lah. Maksimum dia. Macam tu. Itu awak set julat tu kalau awak letak map tu. Okay. Awak set julat baru. So why analog read return 0 hingga 1023, analog write 0 hingga 255. Sebab apa? Sebab apa tadi kita dah ulang-ulang, sebabnya resolution bit tu lah. Yang 10 bit dekat read, dekat write adalah 8 bit. So dia punya ni step size tu dah kecil lah. Tapi it's enough resolution for most thing like controlling LED, brightness or motor speed. So 256 step size ni dah cukup untuk kita nak buat variation. Awak boleh nampak dia punya variation voltage dia tu. Kalau LED kita dah boleh nampak dia punya daripada malap kepada terang. Kalau kita nak control motor, kita boleh nampak daripada laju, daripada perlahan kepada sederhana kepada laju. Cukup dengan step size 256 ni. Okay. So tak perlu nak banyak-banyak. Lagi banyak kita punya bit, lagi banyak kita punya memory kan. Sebab tu dia ada dia punya limitation dia tu. So ini biasa kalau kita jawab soalan-soalan explanation, kita kena tahulah apa itu PWM ni kan. Ini dari segi metodologi dia lah. Okay. PWM tu dia adalah kita write dia punya analog tu 0 hingga 255. Okay. So kalau kita write
duty cycle dia tu analog write kita tulis 127, nilai dia adalah 2.5 volt. So dia punya apa ni digital signal dia tu macam ni lah. Separuh lah. So kalau full dia laju ni maksudnya dia duty cycle tu okay, nilai apa ni processing time dia tu kan. So dia ibarat 100 duty cycle tu ada 5 volt tu lah. Ini dari segi signal lah. So pin PWM yang kita tadi ada 6 aja, 3, 5, 6, 9, 10, 11 ni ulang balik je lah. So kita akan write the value tu 0 hingga 255. So kalau 0 is always off, kalau 255 is always on. Kalau letak kat tengah-tengah separuh daripada nilai voltage lah. After a call to analog write, the pin will generate a steady square wave of the specified duty cycle. Ni. Steady lah. 1, 2, 7. So average daripada yang ni 50 duty cycle dia akan dapat 2.5 volt lah. So yang ni semua duduk kat atas kan. So is constant 5 volt. Okay, analog write tadi syntax dia tu. Okay, tadi 1024, 1023 tu nak pergi kepada 255. Dia ibarat dia bahagi 4 lah. Cara dia. So analog rate tadi yang first tadi kita buat mapping kan. Yang ni yang pertama lah. Kalau tak nak buat mapping kita bahagikan 4 value yang kita baca daripada analog pin ni. Okay, kita bahagikan dengan 4. Okay, ni LED ni analog pin yang kita baca daripada kaki 3 ni. Okay. Ini analog rate, salah. Analog dari kaki 3 betul lah. And then right itu adalah LED pin 9. Ni 3. Ini LED pin ni 9 right. So right ni. Yang sini ni value ni dia akan jadi 0 hingga 1024 lah. So value yang 1024 ni dia akan bagi dengan 4 lah. Kalau tengok 1024 ni bahagi dengan 4, ini lebih kurang dengan 255 lah. Maksimum kan? Kurang lah. So mesti kena letak ni. Kalau tak letak macam mana pula? Kalau tak letak, tak accurate lah. So dibaca separuh je lah. Daripada bila awak buat dia punya potentiometer tu, separuh je lah gerak. Separuh lagi tak respon. Ataupun dia dah lebih daripada yang ni. Macam saya cakap tadi kan. Kalau dia baca 256, apa jadi dekat analog write tu? Awak kena buat lah. Kalau lebih dia baca. Dia analog write ni adalah sampai 255 je. Awak letak LED kat situ. Awak bagi analog write setiap nilai tu. Awak bagi analog write 125 analog write. Okay, analog write 255. Lepas tu awak letak analog write 256. Apa jadi? Ni. Pin 9 tadi. Value dia berapa? 256. Tak. Apa jadi dekat LED tu? Kalau awak letak LED lah. Okay. So kalau letak LED, apa jadi? So yang kedua tadi mapping strategi kita dah bincang tadi. So kita kena letak this one is yang ni. Yang analog read punya ni. Declare. So letak sini ADC. Ni. Ini adalah tak nak bagi confuse kan. Kalau ini kita represent sebagai variable. Jadi awak declare ADC ni sebagai analog read. So ADC tu map ADC sini. Ni ADC ni analog read lah. Kalau awak tak nak pakai ni declaration ni, awak kata membazir lah, ada 2 baris nak tulis, awak terus tulis 1 boleh je. Jadi map ni pin apa tu? Ni.
Map pin kan. So map pin apa? Tadi ADC. Jadi pin apa? Analog read A0. Tulis ya, semua penuh kat situ. Okay. So 0 hingga 1023, 0 hingga 255. So ada dua cara kat sini. Okay. So input analog input directly. Tulis dia punya ni adalah syntax. Sama ada awak nak buat dia punya variable ataupun awak just tulis terus. Okay. Sebab tu programming ni dia kena tengok banyak-banyak program kan baru kita biasa dengan tu lah. Okay, ini in terms of analog right tu lah. Pin dengan masukkan nilai pin, masukkan nilai value sini. 0 hingga 255. Okay. So ada latihan ni. Boleh tengok lah. Add LED. Ni. Tambah LED. Buat program untuk fadekan LED tu lah. LED tu sama ada LED daripada tak nyala. Lepas tu dia slow-slow naik nyala sampai nyala maksimum lah. Buat ada 3 tu kan. Program A biasa tu. Program B pakai yang bahagi 4. Program C. Mapping lah. Okay, program A tu awak kena buat darab tu lah. Resolution darab tu kan. Bahagi resolution tu. Then awak darab balik kepada untuk jadikan dia 256. Okay. Kalau tak awak kena yang program B tu awak terus bahagi dengan 4 aja. Tengok macam mana awak. Saya nak tengok. Ini matematik je lah. Yang penting daripada julat 0 hingga 1, 2, 3 tu dia akan jadi julat baru 0 hingga 255. Okay. So daripada 3 benda ni awak boleh tengok perbezaan dia lah. Sama je. Tambah ni lah. Okay. Apa jadi kalau awak letak LED tu bukan pada ni. Macam saya cerita tadi lah. Kalau kita letak LED tu bukan pada PWM, dia hanya ada on off je lah. Dia tak akan ada variation of voltage tu. Okay. So ini adalah example dia ni. Boleh ni pakai yang boleh pakai secara kiraan pakai loop ni. Okay, ni boleh run ni satu lah contoh. And then lagi satu boleh pakai mapping style tu. Seterusnya lah. Okay, and then kita boleh buat motor speed control by analog mapping. Okay, motor speed control ni sama je lah. Ni contoh je ni semua ni. Okay. Okay, map analog 003 and then read dulu, lepas tu dia write. Write daripada mapping yang apa? Yang julat tu. Okay, so awak ada ni. Jadi awak akan tengok dia punya voltage tu lah. Range sampai 0 hingga 5 volt lah. So awak akan nampak RPM dia dekat sini jual berubah tu. Okay. Kalau nampak kat serial monitor ni, dia akan jadi 0 hingga 255 je lah. Ini tanpa sebarang declaration lah. Tengok, kalau awak tak declare apa-apa, terus buat setup ni. Awak hanya declare pin mode ni kan. Pin mode mesti wajib declare. Ni maksudnya, yang ni tak buat declaration. Okay. Yang ni pun tak buat declaration, kaki 3 ni pun tak buat. Pin 3 tak buat, ini pun tak buat declaration, awak boleh terus tulis lah. Ini paling ringkas lah. Paling ringkas dan awak sendiri je yang faham kan. Saya tak faham. Saya akan tanya pula analog read A0 ni awak baca apa? Kan? Ni awak tak declare pun sebagai potentiometer lah. Lepas tu analog write 3 ni awak letak apa? Okay, saya tengok gambar awak letak motor baru kita faham. Kalau tak awak kena buat declaration lah. Integer integer motor sama jaga 3 kan. Pin motor 3. Buat declaration lah. Itu je lah. Ini paling ringkas
tanpa ada variable. Okey. Perlu ke kita nak buat variable tu? Terpulanglah. Perlu tak perlu tu kalau awak nak suruh orang faham, perlu declare. Kalau awak nak suruh orang tak faham, awak je faham, tak perlu declare. Okey? Kalau nak jawab soalan kena declare lah. Sebab skema jawapan semua ada declaration. Okey? So yang tak declare ni biasanya kita dah advance lah. Apa input output semua dalam kepala kita. Kita je tahu input tu dekat pin berapa, output tu dekat pin berapa. Orang lain tak tahu lah apa benda tu. Okay, kita pergi kepada part 2 ni, ada dia punya application dia tu. Ada 2 benda je. Dan dia pun aktiviti dia pun termasuk dalam kita punya lab 1, 2, 3, 4. Dah lab 4 dah. 4, 5, 6. Lab ada 4, 5, 6. Ada lagi 3. Kita ni dah minggu ke-7. Minggu depan boleh masuk chapter 5. Lepas tu exam. 8, 9, chapter 6. Chapter 5. Chapter 6. Minggu 9 saya dah boleh bagi projek. Maksudnya minggu 9 atau minggu 10 kita dah last lah. So 4 minggu boleh ni. Ya ada cuti kan. Cuti sebelum cuti mid-sem sekali dengan exam apa? Sekali dengan study week kan. Betul tak? Cuti 2 minggu tak silap. Ada lagi tak ni? Ada sir. Ada sir. Rasanya betul sir. Ada. Betul tak ada cuti seminggu? Special leave. Tak silap lah sir. Sekali dengan study leave lah. Study week. Lepas tu nak kena patah balik. Tapi tak ada face to face kan. Face to face exam tak ada rasanya. Saya tak tahulah. Ada fakulti yang buat face to face. Okay, part tu ni sikit je. Sebab kita dah cover everything tadi yang dia punya tu. Sebenarnya ada 2 benda je yang kita cover. Macam mana nak baca analog tu 0 hingga 1, 2, 4. And then dia punya rumus tu senang je. Vote per dengan step size tu kan. Ataupun you boleh darab ataupun bahagi dengan 0.0 apa 048 tu. Ataupun darab dengan 0.0488 tu. Okey, kalau tak nak pakai 0.0488 pakai 0.05 pun okey. 488 tu you bundalkan kepada 0.5. Okey. Lepas tu kita dah daripada analog read kita kena pakai PWM untuk buat analog write lah. Yang tu 0 hingga 255. So whatever application tu 2 benda tu je. Okey. So yang pertama kita akan tengok LDR ni. LDR ni adalah light dependent resistor lah. So bila ada light dia akan mempengaruhi kita punya resistor tu. Itu dipanggil photoresistor tu. Sama ada dia akan meninggikan kita punya resistance ataupun mengurangkan resistance. Jadi dia akan reflect kepada kita punya voltage lah. Sama ada voltage tu akan jadi low ataupun voltage tu akan jadi high. Itu je lah. So kita kena set analog read daripada sensor. Sensor ni pin berapa lah. Ni A0 sensor kan. Okay, A0. And then kita just baca je lah. Value lebih besar daripada 500. Value lebih kecil daripada 500. Macam tu je. Okay. Ini LED digital. Ini dia tak pakai dekat kaki PWM. Nampak ni? Jadi rasanya kena tengok juga kesesuaian dia. Macam mana kita nak LED tu, sama ada LED tu nyala tak nyala je ataupun LED tu menyala ada dia punya faded ataupun tak faded. Okay. Kalau kita nak LED tu nyala tak nyala je, kita tak perlu pakai PWM punya pin. Jadi dia pakai pin 7 ni, nampak ni. Okay. Dia pakai pin 7. Okay. Dia pakai pin 7. So dia bahagi 2 je.
1023 tu bagi 2 je. Kalau lebih besar dibaca LDR tu lebih besar pada 500, lebih kecil pada 500, kalau lebih besar dia akan baca ni. Kalau lebih kecil tu else lah. Okey. Saya ada bagi tahu yang dulu kalau awak ingat. Kalau kita tak nak pening dengan else ni, kita kena buat semua pakai if lah. So tak payah pakai else ni. If value lebih besar pada 500, sama juga function yang ni. So kita buat lagi satu if. If value lebih kecil daripada 500, akan buat yang ni. Kita tak nak pening lah. So kita nampak semua dia cover kan. Okay, so kenapa kita tak pakai PWM? Sebabnya yang kita nak pakai yang berubah tu dekat analog inputs of LDR ni je. And then kita punya consideration adalah kita nak on off je. Kalau nak on off je, okay, lebih besar daripada 500 volt ni mungkin dia punya voltage adalah 2.5 ke atas lah. And then lebih kecil daripada 500 mungkin voltage dia 2.5 volt ke bawah. So kalau kita pakai digital tu, digital pin tu, dia hanya akan assume terus lah. Yang saya cerita tadi tu kan, range dia tu 25 volt ke atas dia terus bagi nilai 5 volt 1, 2.5 volt ke bawah dia akan bagi nilai volt kosong lah. So that's why dia pakai pin ni. Okay. So kita tengok dia punya ni, naikkan ni sampai kalau buat serial monitor ni, tengok ni. Okay, 2.7 ni is above 2.5 lah. So awak akan nampak dia punya volt ni nyala kan. Ni kat sini. Dah lebih 500 serial ni. Okay. So dah nyala lah. Kalau kurang, tak nyala lah. Okay, itu je. Okay, so tak perlulah lebih tak perlulah kita punya LDR ni baca sampai tak perlu, maksudnya kita punya digital pin tu tak perlulah baca sampai 5 volt. Sebab dia akan baca by range je kan. 25 tu daripada nilai ni 500 ni bersama dengan 25, dia terus bagi nilai on. Okay, ini one of the first. And then kalau kita nak pakai PWM, aplikasi kedua contoh ni adalah temperature sensor lah. Okay. Analog pin, and then awak letak PWM ni. Ni sambung mana ni? Satu. Oh, ni belum sambung ni. Ni. Oh, ni sambung sini. Ini sambung temperature dia ni dekat A0. Okay, and then okay, ni yang penting ni. Bila kita nak baca convert to degree ni, bila kita ada sensor ni, kita kena tahu, kita kena buat dia punya yang conversion tu. Macam biasalah. Value daripada analog sensor tu kita kena bahagi dengan 1023, kita kena darab dengan 5 volt. 5 volt ni bila kita tengok voltage LM kita tu 5 volt. Kalau voltage LM kita tu 3 volt, kita kena letak 3 volt kat sini. Okay. And then untuk dapatkan temperature volt tu, kita kena bahagi 10. Yang ni semua dekat datasheet dia. Nanti awak tengok lah datasheet untuk LM35 tu. Sebab apa dia bahagi dengan 10 ni, dia dapat 5 volt ni. Sebabnya dia punya data, kita punya LM tu 5 volt punya ni kan, sebab tu dia bagi 5 ni. And then dia bahagi pula dengan 10 ni untuk tukar kepada degree. Ada setengah soalan dia itu dia nak tukar kepada Fahrenheit. Dia kalau tukar kepada Fahrenheit, dia punya bahagi ni ada nilai lain lah. Itu kena tengok kat datasheet tu. Okay. Saya rasa lab tu ada ke datasheet dia? Kalau tak ada, saya kena tunjuk kat awak lah macam mana dia dapat bahagi dengan 10 ni. Okay, so baca nilai ni, convert to equivalent voltage, nilai daripada nilai dia baca sensor tu, convert kepada voltage dia tu, and then ini convert kepada darjah Celsius dia.
Anda bagi delay sikit lah supaya, sebab apa nak bagi delay? Supaya kita punya sensor tu tak terus baca lah. Dia ada dia punya step dia baca tu. Dia tak terus continuous baca. Okay, bagi delay sikit. So design a system to monitor environment temperature based on the specification below. So kena buat dia punya, awak kena buat dia punya, apa ni? Kena buat dia punya if statement lah. Kalau tak nak pakai else tu, awak buat semua if. Ni saya tulis if ni kan, if. Senang. Ada dia punya, ada setengah tu, kalau awak tengok dia akan buat if, satu dia buat if, satu dia buat else pula. Lepas tu ada pula dia buat else if, else. Pening kan. Bila masa nak pakai else if, bila masa nak pakai else pula. Kalau tak nak pening, semua pakai if je. Okay. Semua pakai if je. Okay, ada green, yellow, red. And then ada buzzer. Okay, so awak connect lah. Connect ni dekat apa ni? Apa? 3 LED and then connect kepada buzzer. Buzzer digital pin ground. Okay, and then buat dia punya ni. And then kita tengok kat sini ya. Ini standard ni. Value berapa kali berapa ni, convert kepada voltage dia, and then ni convert kepada Celsius dia. Okey, bila dah convert kepada Celsius, jadi kita punya program terus kepada Celsius lah. If temperature 32, apa yang nyala? Ikutlah jadual tadi. 32 ni. 32, 34. Lebih kecil, lebih besar. Oh, lain pula. Oh, ni jadual lain. Kena betulkan ni. If 34. Oh, lain jadual dia. Lain dia punya ni. Setting dia lain. 32, 34. Oh, saya kena betulkan ni. Ni 27 dengan ni lah. Lebih kecil ni, lebih kecil dan lebih besar. Else tu adalah tengah-tengah. Ni. Dia setting dekat sini. Lebih kecil dengan lebih besar. Tengah-tengah tu akan jadi else dia. Ataupun awak setting sesuatu lah. If yang ni, if yang ni, if yang ni. Pakai yang ni lah. Pakai yang ni nanti awak ubah kat sini. If ni. Temperature ni awak ubah. Jadi digital write lah. Kenapa awak tak pakai analog write? Kenapa tak pakai analog write? Tak perlu pun. Sebab apa tak perlu? Sebab dia nak LED je. LED nyala tak nyala. Jadi tak perlu kita nak buat setting apa-apa analog write. Faham? So pin mode kita adalah digital lah. Output, input. Okay. So high, low, high. Kita nak in terms of kita punya analog tu, dekat kita punya bacaan ni je. So untuk kita punya output semua kita pakai digital. Yang ni temperature semua kita dah setting dekat sini. Okay. Kita dah setting dia punya bacaan untuk temperature tu. So kita just buat dia punya condition statement tu dekat sini lah. Temperature 32. Okay. Ini semua temperature dalam degree. Kalau tak jadi yang ni, meaning dia ada something wrong dekat sini. Volt per 10 ni, cubalah awak buat. Kalau awak buat sini volt bahagi dengan 5 contohnya. So sini tak tally dengan conversion tu. Sini tak tally dengan conversion. Ini semua kena tengok kepada kita punya datasheet untuk LM35 tu lah. Berapa volt, berapa milli per volt. Dua benda ni awak kena tengok. Berapa volt dia punya LM tu, berapa millivolt dia punya temperature tu. Temperature, panggil temperature step tu. Okay, yang ni millivolt per 10 ni kan. Okay, so kalau tak betul temperature dengan kita punya ni, so ada something wrong dengan ni. Bagusnya dekat sini, awak tambah sini buat serial print ni, baca kat sini temperature berapa. Ataupun baca kat sini ke serial print berapa kat sini. Serial print sini berapa. Jadi kita tengok tally ke tak. Sama dekat kita punya serial monitor. Kadang kita punya baca dekat serial monitor tak sama dengan bacaan suhu sensor tu sendiri. Okay? Ataupun tak sama dengan kita punya yang kita nak kat atas ni lah. So buat macam biasa ni senang je ni. Okay.
So boleh ambil and then boleh buat ni 32 ikut yang tadi lah, ikut yang apa, yang jadual tadi tu. Okey, kita boleh tambah lagi kalau kita nak heater ke, turn on fan ke, turn on alarm ke. Ada condition ni buat lah. Ini condition dia. 18 akan 18 darjah Celsius akan bagi 1.4, 25 akan bagi 2.4, 30 akan bagi 3.6 volt reading. Ini kalau awak nak ukur lah. Tapi semua dia akan pakai digital ni. Dia tak ni pun. Cuma kalau awak nak ada reading variation ni, kalau awak nak tengok reading variation ni, awak buat satu lagi pin, pakai PWM, letaklah LED ke. Jadi boleh tengok variation reading tu lah. Contohnya lah kalau nak tengok dia punya tu, atau awak letak voltmeter. Tak voltmeter pun boleh. Ni dia punya ni lah. Okay. If ini semua dia pakai if else, ada 3 statement untuk setiap row tu lah. Untuk setiap ni ada 3 statement. Kalau tak nak else ni, semua pakai if. Okay. Ada lagi pakai thermistor. Habis dah. 2 benda kan. LM dengan LDR dengan LM. LDR. Okay, 2. Lepas tu, lab 4 ni. Lab 3 hantar hari Ahad depan kan. So nanti lepas tu saya akan upload untuk lab 5 lah. So lab 4 ni senang je. Ada 3 task. Pakai LED untuk apa ni, fade LED tu using PWM, pakai analog write, and then display voltage DC, analog read, and then assessment tu pakai yang tadi. Yang tadi tu lah, lebih kurang yang tadi tu. Ni yang assessment tu awak pakai LM35. Temperature dia ada 2 condition je, senang je. Kurang daripada 25, lebih besar daripada 25. Okay. Lab lagi senang daripada quiz tadi tu. So bila dah siap quiz yang run yang tadi tu, exercise tadi tu, sepatutnya dah siap terus lab lah. Okay, ini ada tips trik dia. Ini yang dulu, yang batch yang dulu, ramai yang tak dapat ataupun saya suruh cari macam mana nak buat, nak dapatkan apa ni, ni benda ni. Karakter ni, darjah Celsius tu. Ini nanti bila kita nak buat LCD nanti, chapter 5. Macam mana nak dapatkan karakter apa darjah Celsius ni, kita kena buat custom karakter lah, declaration kat sini. Ni custom karakter ni. Ini dia punya, dia apa, dia codekan satu-satu location of apa ni, titik location of LCD tu lah, baru dapat. Okay. Yang ni pakai masa nantilah LCD nanti. Ini saja je nak tunjuk. Okay, rasa habis yang ni. So habis lah. Saya nak buat kedatangan lah kot. Sekejap.
Okey, boleh scan. Lepas tu, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh keluar. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Terima kasih, sir. sir. Thank you, sir. Terima kasih. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Sama. Thank you, sir. Okey. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Sama.